Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam, dalilut tahlid ka suhbatuka lil mukhtalif, dalilu kaunika lil baqtalin qurbuka lil mubtilin, dalilun wahshika unsuka lil mutawahhisin. Tanda yang menunjukkan binasanya keyakinan kamu ialah persahabatan kamu dengan orang-orang yang binasa. Keyakinan, ya, keyakinan dia boleh binasa kalau betul-betul dia bersahabat dan menjatuhkan hati dengan orang yang tak ada keyakinan dengan Tuhan. Anak tu Imam Ali murtad segini, murtad jadi Kristian juga. Bahaya kan buat persahabatan dia. Dapatkan dia bersahabat tak payah nak jadi ujung jari jatuh dunia kita. Dia kata-kata dia biji dia, ya. Allah. Itu sobat sebenarnya Quran ditekan sobat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, kemudian kunu ma'as-shadiqin. Kamu kena sentiasa dengan orang yang siddiq hati dengan Ta'ala. Ya. Nabi-nabi dah tak ada, rasul-rasul tak ada. Tapi yang direndah segala awliya, para ulama. Mereka kena sobat. Sana sohbah lahiriah atau batiniyah, zahir ataupun batin. Batin lagi kuat dipanggil rabitah. Sentiasa kita berabitah rohani dengan orang di atas. Dalil dua hadis Nabi, khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yat wa zalakum fil anni mantuq. Orang yang terpilih di kalangan kamu siapa? Orang yang kamu lihat wajah zahir atau wajah batin ni, maka hati kamu tuh terus ke Tuhan. Itu maksudnya. Ingat wajah dia, ingat kepada Allah. Itu orang yang hebat, dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya. Mana masalah ikhtilaf penting. Dan dalam hadis Nabi kata apa? Fanzur ahadukum man yukhalil. Ya. Atau fanzur kullu bil amal, fanzur bilamil amri, fanzur ahadukum, falyanzur walyanzur ahadukum ila man yukhalil, pada orang yang kamu nak buat sahabat. Kena bagi betul-betul soal agama, soal kedudukan di martabat yang berbeda-beda. Banyak yang hebat-hebat kali pun jatuh sebab dia bersahabat dengan orang yang sebalik. Sahabat lain ni, kenalan lain. Kenalan ni kita kenal, lanjut banyak khabar, cakap-cakap itu kenalan. Bersahabat tak, bersahabat dia rapat tu. Dia nak kenal dia, tengok ni, nak kenal video ni. Mana dia tak? Anak enta anak bersahabat tu. Awak nak rapat betul, kena cari orang yang ahli, dekat dengan Tuhan. Kalau kita dapat jalan di jalan dia, tidak akan terganggu dari, ya. Dengan digunakan dari kabar, la tashab man la yunhiduka halu, wala yadulluka ma'allahi maqal. Kamu jangan bersahabat dengan orang yang mana perkataan dia, perangai dia tak bawa kamu dengan Tuhan. Jangan bawa bahaya. Banyak dekat terdapat ada orang dia banyak cerita terutama anak muda bahaya ni. Tengok baik dalam contoh hal ni. Sebab apa tu? Persahabatan tak dijaga ni. Macam hal ni. Kemudian tanda yang menunjukkan kamu daripada orang-orang yang batil ialah hampirnya kamu dengan orang-orang yang sia-sia. Ya, berkawan dengan orang yang sia-sia itu tak ada matlamat untuk pergi kepada hadrat Tuhan, maka akan perusahaan. Dan tanda yang menunjukkan liarnya kamu dari kota Allah. Kita sendiri nak tahu kita liar tak liar daripada Tuhan ialah jinaknya kamu dengan orang yang liar tadi. Kalau hati kita kasih kepada orang yang liar dengan Tuhan, kita pun termasuk di dalam. Ya, Al-Quran kata kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap puak tu dikasih dengan orang yang selari dengan dia. Ya. Sebab ahli dunia dengan ahli dunia, ahli akhirat dengan ahli akhirat, ahlilah dengan ahlilah. Ya. Itu maknanya di masing-masing dengan puak ni. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap puak dia seronok dengan lain dia. Kalau ahli dunia dengan dia. Kita cuba akhirat dia dimasukkan. Jika tidak akhirat dia bagi di kubur. Di kubur itu rambut. Dan itu hari kita ni. Kalau ahlilah dia dicari dan ahlilah dibahas terus. Ya, dia dengan Tuhan dia. Dia tak nak masuk mendelah, boleh lain dan tidak nak kalbi dia.
wadah, kalbinya masuk, kalbi untuk marifat dengan Tuhan. Habis. Dia kata, wahai orang yang salih, orang yang berjalan, memperjalankan rohani di kehadrat Tuhan, bersabarlah kamu dengan orang-orang yang saleh, kerana mereka akan menarik kamu melalui perbuatan dan perkataan, ya, kepada pintu Tuhan Rabbul Alamin. Orang saleh, lebih lagi arif billah. Buat ini 70 dan 23 orang. Kalau di Melaka dulu dia apa? Pemuda Juaid, pemuda Kejabat, Sidang Rashid, ini orang-orang Juaid besar. Di Kelantan, pemuda Rahman, yang jalan ni lah, yang lain lah. Kuat tiga. Kita duduk majlis ni kosong tu, tak ada asap. Dia tarik tu rakyat dia, rasa dulu ni apa ada ni. Ya, oh dahsyat tu. Itu penuh, dia kuat. Dia bercakap sepatah dulu. Tapi awqah bin nafs, berkata-kata ni. Dia mengajar dia boleh kali, tapi dia mengajar sekali 3 ajar 3 kali dia menangis kan. Oh dahsyat. Lepas tu Syekh Abdul Qadir Jalani, anak dia ulama besar. Satu ketika dia menggantikan tempat Syekh Qadir Jalani mengajar. Ya, itu mengajar Allah. Sudahlah Allah Quran itu. Ya lagi dia tengah mengajar dia, Syekh Qadir Jalani sampai. Bila dia bangun, Syekh Qadir Jalani bapak dia ambil tempat, Syekh Qadir Jalani baca 3 ayat, pum dah berdiri tempung, dia bentak berdiri. Dia berbicara sebab tarikan. Sebab apa dia? Nur dia orang kuat berantai. Kekuatan rohani arif billah. Itu dah dipaham ni. Sekarang banyak akhir zaman ni alimul lisan, cakap banyak pumpang-pumpang, kedudukan dengan Tuhan jauh. Di semayang baru masuk berokok dan sebagainya. Arif billah dia akan takbir hati dia mi'raj hadrat Allah Ta'ala. Dia akan takbir berapa? 3 nanti ni turun nanti di lawan. Ya, itu kedudukan. Kedudukan nak kira rohani. Kau ukur orang tadi dengan ukur rohani yang pun zahir orang munafik dia berlakon dan pakaian mengaku dalam kalbi dia layak menimbul Tuhan, mengenal makrifat akan Allah Ta'ala. Maka orang yang salih, kalau Timur Tengah kan, di Yaman ni, kalau tuan guru saya kaifah lah, kalau dia kata kaifah galbab habis. Kalau dia kata kaifah galbab, mana disuruh dalam kitab Imam besar. Wahai orang yang salih, bersabarlah kamu dengan orang-orang yang saleh, kerana apa? Mereka akan menarik kamu melalui perbuatannya, akhlaknya, perkataannya kepada pintu Tuhan Rabbul Alamin. Sesungguhnya seorang itu diimpunkan mengikut agama sahabat dia akan ikut agama orang yang dekat dengan dia, ya. Bahawa ketika Rasulullah dengan baca khutbah, lalu sahabat tanya mata sah, bila berlaku kiamat ya Rasulullah? Rasulullah baca khutbah, sahabat lain sampai isyarat tu diam. Yang dia tanya Rasulullah betul jawab, apa kamu persiapan kamu? Mas kata, ya persiapan kamu apa? Dia kata, saya tak adalah banyak ibadat sangat, tapi ya, maknanya saya sangat kasih kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah siapa yang kasih pada aku, dia akan bersama dengan aku di akhirat. Ya, sebab kita apa? Buat cinta Rasul dan sebagainya, majlis tujuan apa? Nak menambahkan hub kasih dengan Rasulullah. Kalau kalbi kita ada cinta kuat, maka ibadat akan senang. Sebab yang dia menyuruh kita, dia jelas bagi dia senang. Kalau kasih dia dah ada, apa akan kekasih orang senang buat. Ya, tapi kalau orang tu dia tak kasih, orang tu boleh buat idarah. Ya. Bila kita leka dengan perintah Allah, maknanya kita tak kuat kasih dengan Allah Ta'ala. Sebab perlu kita suntik supaya ada mahabbah dengan Tuhan. Tarikul mahabbah. Jalan kami adalah jalan mahabbah. Tak ada mahabbah kita dengan Allah Ta'ala, tak ada jalan, tak ada jian. Ibadat dan berlaku luar ya. Kemudian selidikilah terlebih dahulu orang yang hendak engkau jadikan sahabat. Fal yanzur ahadukum man yuhalifu, hadis Rasulullah SAW, ya. Kemudian takut kamu dari bersahabat dengan orang-orang yang akan membinasakan agamamu. Terutama sekali sahabat pendekat apa? Sahabat pendekat apa? Apa? Suami isteri lah tuan-tuan. Qabil tu nikah, terimalah nikahnya sampai mati di dunia. Ya, kalau tak cerai ya, dudukkan itu paling gampang. Ya, kalau kita jadi pergi cambil bakal suami kita tak kerja agama, ambil. Betul Nabi sebut tu. Ya, tungkahul mar'ah bi jamaliha wa li nasabiha, ya, wa li maliha
walidiniha pasfar bizati din talibat jarak. Ya, di nikah perempuan tu kena harta dia, kena kecantikan dia, kena keturunan dia, dan kena agamanya. Nak pilih mana? Sudah kata pasfar bizati din, pilih yang ada agama. Kalau tidak bertanah kawan, menyesal tak susahnya. Pernah berlaku sebenarnya. Dia ini pelahap nantu dia. Anak dia sakit takut nak risaukan nikah. Dia tak cek. Kau bawa ilmu isi kan. Ilmu isi tu pakai niat. Ya, kita semayang sama pakai niat. Aku pun bersinar hari kan. Bawa ilmu hakikat yang sesat kan. Murtad hukum dia. Dia tolak kekuatan semayang. Semayang saya pakai niat dia. Jangan orang Imam Ghazali kata kau bunuh orang ni lebih afdal daripada 1000 orang. Ya, sebab orang kafir daripada 1000 kafir. Tapi kalau kafir itu maknanya kita dah tahu dan memang sesat. Yang ni dia kata Islam tapi dia pusing. Dia main bukan, dia bawa ilmu yang bukan, sehingga akidah rosak. Kemudian berikan anak dia, tak sah nikah. Tak sah nikah duduk sekali. Kalau keluar anak zina. Ya, bukan, kita kena cek betul-betul. Ya, Nabi suruh pilih yang beragama. Ya, dia tengok, oh pilih, dia tanya dulu. Kerja apa boleh tengok kan? Dia tengok kawan tu bawa kena besar, roli balak dia bawa. Tepat dia di mana tu. Kena tipu jawab dia. Di Kelantan budaya ini cantik dah. Di Kelantan ni. Kalau di pondok bukan sekadar di khatam Quran memanglah kan. Kitab dah tercek. Boleh baca di kitab Fathul Wahab, boleh baca kitab ni kalau boleh tak. Dia bagi anak dia bagi ya benda. Yang mas kahwin suci Quran ni. Tuan Kelantan ni itu di pondok. Budaya di pondok. Dia nak nikah kerana dia cek sebab tu tuan guru. Kalau kita tengok di pondok, pondok yang banyak umur dia panjang, kebanyakan untuk guru anak dia perempuan. Maksud dia faham? Bila anak perempuan, tok guru akan tangkap orang pasang siap. Pasang siap. Dia mana anak murid dia mengaji 20 tahun, 15 tahun, dia boleh baca kitab besar-besar tu, dia pegang yang ambil nikahan anak dia. Free. Bayar mas kahwin lebih kuat, dari maknanya apa? Buah Quran juga. Dia akan sambung, dan kau akan sambung. Dan tu guru 45 orang. Sebab anak tak semesti harta boleh bersaka. Lagi satu yang boleh bersaka apa? Saka. Saka tak ada saka. Ada pun ilmu tak ada saka kan. Kadang anak ilmu, anak tuan guru besar, anak tak boleh jadi buat dia. Bagi ilmu tak boleh bersaka. Kalau ilmu bersaka sedap kan, buka masukan kat dia. Tapi kebanyakan anak tunggu jadi gitulah. Tapi maknanya nak bersaka betul tak ada anak yang kadang hebat-hebat guru anak dan sebagainya. Itu maksudnya. Jadi pilih yang beragama. Kadang pernah berlaku dan sedih tengok. Bapak ditarbiah bagus, bapak tolong tersilap kahwin dengan tahap orang pak habis Dr. Rabedi. Anak ditarbiah baik-baik dapat laki hantu nak habis. Sebab kita jangan pelahap nanti. Cari betul-betul. Sebab menantu ni anak kita perempuan nak serahkan dia sampai mati dia tu. Dia cari orang tu betul salih. Dia betul-betul takut kepada Allah Ta'ala. Oh insya-Allah anak kita besok sama-sama ke sana dengan jalan yang baik. Cari orang saleh. Pada dapat yang berilmu itu lagi baik. Boleh tidak yang saleh. Rajin belajar, sembahyang tak tinggal, buat ibadat mana kenal Tuhan kan? Memilih jalan Allah. Cari penantu yang memilih jalan yang dia cari jalan dunia, jalan setan habis tu. Dia pernah jaga, dia depan terokokkan lagi dia. Kita buat anak jalan syurga, dia dapat anak kita, dia bawa ke neraka. Tak kesian. Paling zalim ibu bapa menikahkan anak dia kepada orang yang merosakkan agama. Paling zalim bapa tu, dia tanggungjawab akhirat. Habis. Kemudian selidikilah terlebih dahulu orang yang nak kamu jadikan sahabat. Baru kita siap berkali jalan ni kan. Bapak dia apa? Wali. Mak dia waliyah, atuk dia wali, semua keturunan apa? Rasulullah SAW kan. Ahli baik. Kita yang masuk kan. Sampai buat lagu apa? Cari-carilah. Lagu begitu. Maksudnya apa? Bapak bagi Syekh Abdul Qadir Jalani seorang wali dan saleh. Dia berjalan di negara lapar, di tepi sungai, tiba-tiba nampak macam buah tofat, macam apple banyak orang. Dia pun ambil makan. Bila makan tinggal, ini pun satu punya buah yang boleh termakan, masya-Allah. Dia pergi cari tuan ni. Kalau kita pun cakap aku buat berjalan je kan. Sebab kepada tahu semua kan. Pada biul banyak suai itu kesapu kan. Dia tak sedar hadis Nabi kullu lahmin namata minas saqi fan naru aulabi. Tiap-tiap daging yang tumbuh rezeki haram maka neraka lebih aula.
Dia cari jumpa dengan tuan dia tengok aja, ya, makna bakal bapak Syekh ada kat jalan ni orang yang warak kata. Terus dia niat ambil menantu. Dia tak tanya kau kerja mana, jabat mana, kan. Bapa angka lagi kau dia tengok je sak tu. Terus dia cadang nak dia menantu. Maka dia kenakan dia tengok uji kawan. Aku boleh ampun dengan syarat kau kerja kat ladang tu setahun. Tak apa tuan, jadi tuan ampunkan. Sampai masa habis setahun kena syarat lagi, kau kena berikan anak aku. Anak aku buta, pekak, isu, lumpuh. Tak apa tuan, jadi tuan ampun. Masya Allah. Bila hari nak nikah dia tengok kami cantik perempuan kan. Dalam perempuan sini. Ya, kami cantik, kami lawa sikit kan ni. Sampai masa pengajak dia, tuan kata buta, tidak buta, isu dia tak isu. Ada yang taksirkan. Buta daripada maksiat, aku kawal dia rapi. Telinga dia tak pernah dengar maksiat, mulut tak pernah dengar maksiat, dia tak pernah melanggar maksiat. Jadi berjumpa dengan seorang wali, dengan waliah, pum keluar Syekh Abdul Qadir dia kata ni. Oh hebat, besar wali besar. Ini tukang, ya, tukang medau, yang tukang bungkus anak dia pun lagi dadah. Ya, bapak nama 2 kali 5 kali kau anak pun tukang medau. Kacau benar ni. Banyak kali gitulah. Banyak kali. Kalau ni kurang baik, ya begitu. Tak semua, ya, tak semua. Ya, jadi ada juga yang pesen kita dulu pelacur dah. Dia anak yang Nabi Muhammad. Kerana kita tak nama tu. Dia air mahal. Zaman Bani Israel. Jaga ingat ni, asyaddu taqwa, asyaddu syahwat. Lagi kuat kita takwa, lagi kuat syahwat kita tuan diri. Jadi ingat dia balut serban besar, lagi kuat kegunaan dalam dalam tina dengan apa pun dia cocok kita. Ya, asyaddu taqwa, asyaddu taqwa. Seseorang yang kuat beramal, tiba-tiba tuan uji dia tekanan dia nak zina. Tekanan nak zina. Faham tuan-tuan, akhirnya pun dia pergi tempat perempuan zania pelacur dari itu. Betul nampak dia cantik, muda lagi semua kan, dia bayar duit siap. Bila nak buat aja atau keberkatan dia beramal dari itu, dia terfikir. Dia fikir-fikir tak jadi buat. Dia tak dia buat, dia dah bayar duit, dia bongkau intan. Bila lagi perempuan zania pelacur dia kata, nanti dulu siapa kau? Perempuan ni tak kenal, dia pakai balon. Bayar duit balon macam ke bawah pun kenal. Habis. Jadi dia pun sempat tanya, dia pun tanya nama dia sekian-sekian, duduk kampung sekian, dia pun bongkau lagi. Jadi perempuan pelacur tadi kata, aku berzina hari-hari siang malam. Orang nak berzina tak jadi, takut ke Tuhan. Ya Allah, teruk ni, dia dapat kesedaran. Keberkatan tadi waktu tadi kan, dapat kesedaran. Akhirnya dia buat keputusan, dia tobat. Dia bertobat, dia cari, ya, laki-laki. Habis jumpalah. Dia ketuk di pintu, bila laki-laki tu buka pintu, tengok perempuan ni, dia pun jatuh pingsan. Pingsan tinggal terus. Ya, kata bila harapan ni kan. Dulu kena niat dia tadi tu elok, maka dia cari orang kampung tu tolong tunjukkan mana ada orang yang saleh yang boleh bimbing dia. Akhirnya alhamdulillah, ya, dia pembimbing dia, 8 orang anak dia jadi nabi. Kita Bani Israel, 8 orang anak dia diangkit lagi-lagi. Boleh. Mana orang yang kalau tak nak tarik, yang paling gini di atas, tapi kalau tak nak jatuh, ya atas hebat boleh jatuh. Balam orang wali berterbang pun mati kufur wala ayat. Sebab kita mana sentiasa kena ada khatar, berjaga-jaga dan sentiasa memohon pertolongan Tuhan. Lagi banyak, lagi naik pokok, lagi tinggi kita panjat, lagi kena gerik kuat. Yang kita dah naik 80 kaki, nampak kalau besar, kita bersorak pun pada suruh orang. Masa kita ibadat lagi kuat, lagi kena kuat gantungan hati ingatan. Lagi banyak ibadat, lagi kena takut. Ya, lagi sebab lagi kuat Tuhan uji kita ni. Lalu kalbi kita kena kuat berhubung dengan Allah SWT. Ada maksud ini. Takut oleh kamu daripada bersahabat dengan orang-orang yang akan membinasakan agamamu dan menarik kamu kepada perbuatan dan perkataan kepada keyakinan yang buruk dan lemah. Bahaya zaman ni banyak benda terdedah, ya, dengan alat-alat moden. Semua disebut dalam hadis ya, kemunculan teknologi moden yang terletak itu jaga banyak orang terrosak. Jadi kalau betul jaga tentang betul kena sahabat, anjing pun masuk syurga. Ya, dia menemankan ashabul kahf. Ya, atau izin. Walaupun dia anjing, izin rasa syurga. Dengan keberkatan dia menemankan, ya, pemuda yang mempertahankan akidah dia. Sanggup dia bersusah, akhirnya mati dia bersama dengan diri itu apa. Baru kaedah sahabat itu penting, ya. Kenalan lain dan lain, ya, kena silap pula faham. Kenalan kumpul semua antara sahabat. Kau kacau dia. Kenalan penting banyak. Sebab kita nak sampai mesej Islam,
Nak sampaikan Islam kena banyak. Mana orang madung dia untuk kenal kena banyak. Tapi sahabat lain. Sahabat cukup rapat tu. Sebab kita akan terpengaruh dengan dia, terpengaruh kita. Jika rapat dengan orang saleh, orang yang kenal Tuhan dekat, maka kita akan dapat mudah jalan Tuhan. Ya. Ada perkenalan tak? Kenalan, jumpa, berhenti. Kita jangan detail dia apa semua, cakap, buat tanya khabar, ada begitu. Sebab merapatkan, makna pengenalan, ada mesej Islam tu peluang nak sampai. Kalau tak kenal nak sampai mesej Islam, macam mana kan? Tapi nak membentuk orang yang betul-betul jadi, atau kena cari orang yang dekat, yang betul-betul rapat dengan Tuhan, yang dengan Rasulullah SAW. Kemudian tanda yang menunjukkan rosaknya keyakinan kamu terhadapnya ialah kamu bersahabat dengan orang-orang yang telah rosak keyakinan. Yang bersahabat dengan orang yang menentang Islam. Akhirnya tentang Islam. Dulu aku cakap dia, dah lain benar-benar dah tampan pin pun ni dia. Habis jahanam tu cakap dah lain. Macam benda ni. Tak sampai. Sebab kita jangan yang hebat. Dulu muka-muka dia main terkejut, bukan main dulu. Oh, kita usrah nampak gini. Dah habis tadi. Sebab amal jangan pegang pada diri. Pegang ini semua fadlun minallah, kurnia Tuhan. Kalau kita buat ibadat, kita ada jawatan, kita pegang untuk kita rasa kita hendak, kita tidak membawa aja, jangan kebosan ni. Ya. Dalam organisasi dia ada dua, perancangan dan pelaksanaan. Yang diamanahkan dulu atas kena merancang lillahi ta'ala. Yang bawah kena sabut perancangan lillahi ta'ala, boleh jalan cantik. Ya, boleh jalan cantik. Kalau dipegang atas, dia rancang, lepas tu nak tekan orang bawah. Kau aku buat kerja, tak buat, kau aku buat kerja. Nama dia benda lain. Dia cekak. Ataupun dia membanggakan diri. Dia bangga diri habis. Pakat habitat amal. Tuhan nak nilai amal ni. Ya, nanti kena jaga. Kasat dalam tu jaga betul. Ya, jadi antara benda yang sangat besar. Sebagaimana kata penyair seorang saya sufi, kata seorang tidak ditanya mengenainya, tetapi ditanya tentang sahabatnya. Maka setiap sahabat itu mengikut sahabatnya. Bapak kita nak kenal dia orang, kapan baik dia orang kan dia dengan B. Nak kenal B, nak kenal A, kita tanya B. Tahu kan? Sebab dia tu pun rapat. Bila rapat, mana dia tahu maklumat dia rapat. Dan dia tahu keadaan dia. Ya? Ada keadaan dia. Maknanya apa? Persahabatan menyebabkan apa? Menjiwai. Kalau kita bersahabat dengan ahlillah, maka jiwa dia cantik. Kalau bersahabat dengan ahli dunia, habis jawab dia. Kita ada kerja lain, kita dunia bergigau dulu ni tak habis-habis ni. Maksudnya dia kena cari orang yang dekat. Sampai dekat dia tadi, dekat sirran, dengan sir. Ya, sebab tadi guna kara hitam. Orang dekat siapa? Engkau ada dalam mana? Hatiku. Engkau ada dalam hatiku. Kau jangan bimbang. Kalau tunggu kata kau jangan bimbang, kau dalam hatiku. Ada segala doa. Jadi kau di dalam marahnya, kau tak ada dalam hati. Habis tu kau tak ada di kepala, di kaki dia ada. Dia kata di kalbi. Kalbi itu tempat dia. Ya, sebab tu Rabita tentang kalbi. Ya, sentiasa dia bersama dengan kalbi dia dengan Rasulullah SAW, dengan para masyayikh. Cepat tu tetap. Ya, ambil. Dan satu lagi, sebagaimana diceritakan bahawa Yahya bin Maktum masuk ia ke negeri Basrah. Setelah tinggal di sana selama 3 hari, dia berkata pada penduduk Basrah, telah aku kenali orang yang saleh dan fasik, yang fasik dalam kalangan kalian. 3 hari penduduk aku kenal dia. Maka bertanya, bagaimana kamu mengetahui 3 hari sedangkan kamu baru 3 hari tinggal di sini? Yahya berkata, Yahya ulama besar, aku telah duduk, dia kata, dengan bersama orang-orang saleh dan 3 orang fasik. 3 hari itu aku dah berkawan, aku kenal. Maka aku lihat orang-orang yang bersaleh berjumpa dan bergaul dengan kumpulan mereka. Maknanya orang yang saleh dia akan mirip kepada orang saleh. Ya. Dan aku lihat orang yang fasik berjumpa dengan golongan kumpulan dia. Dia setuju kan? Kul begitu di mana jadi sekali. Maka tahulah aku bahawa mereka itu orang-orang fasik kerana orang saleh itu tidak suka bersahabat melainkan dengan orang yang saleh. Yang saleh itu. Itu juga lah halnya dengan orang ahli fasik, ahli dunia. Ya, kita cari jalan kepada ahli akhirat. Panas bila kita pergi dulu. Dan wahai sahabatku, berusahalah kamu mencari sahabat dari kalangan orang yang arif. Wali Mazali sebutkan dia apa? Talabul syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama.
menuntut akan syekh yang mursyid menjadi kemiskinan kerana ajaran Tuhan, walaupun dia terbesar daripada ulama syariah 4 mazhab, 10 mazhab di hadis. Ajaran dalam dia kena cek doktor lain kan? Ya, doktor pakar bagian rohani lain. Dan kita juga lah, doktor biasa tu ada yang ada sertifikat semua doktor. Tapi kalau bagian pakar nak lain lah ya. Mintalah pertolongan untuk menguatkan keyakinanmu dan memperbaiki agamamu pada setiap detik. Setiap saat kita pastikan supaya maknanya urusan agama naik, sama dan sebab ilmunya, sebab amalannya, sebab takarubnya dia ada bertambahan. Sebab manis tawa yang mahu bahawa menghubungkan pada siapa yang sama je hari dia ini dengan semalam tak ada naik turun iman di ilmu dia, maka maghbun, orang pun tertipu. Masalah tak akan di-advance ke depan. Walaupun sikit ilmu dia bertambah, walaupun amal dia tambah sikit. Lebih-lebih kalbi kita dengan ta'ala, yang dia lagi komas, lagi kuat, dia berpaut mahabbah dia dengan ta'ala. Sebab tu dalam keadaan kita apa? Kita ni pada al-khali anisyauk. Apa jawab dia? Muakharun. Al-khali anisyauk, kalbi insan yang kosong daripada syauk, rindu dengan Tuhan. Orang ni panggil muakharun, corot belakang. Kalau kita biasa dah sekolah buat apa kan? Melayu keliling kampung orang panggil Poketon, mengadik sini kan? Kita tengok seorang budak ni, orang lain dah sejak dah minat nak balik, dah tiba sampai sekejap ni macam melambat, tak minat. Tak minat, dia tak minat dia tu. Itulah orang tak minat akhirat, ketika dia bukan tak jalan je dah, dia tidak, dia minta songgak buku. Itu mana khali anisyauk, yang gerak dia adalah syauk, rindu. Sebab dia semua dia istighal, menumpukan zikrullah biar betul-betul, dia akan pergi pada apa? Mahabbah. Ya, bila dia betul-betul tumpu, Tuhan akan hadiahkan dia mahabbah, hadiahkan dia lazat kemanisan. Lepas kemanisan, dia akan pergi pada mahabbah, syauk. Lepas syak bau rafa tu hijab tak buka dia. 3 dah. Kalau zikir juga ada kadar masuk gitu kan. Buat zikir kena cek betul tidak zikir kita ialah dia akan rasa manis. Kalau kita terlupa tu masuk rugi betul. Dia tak sedap duduk kalau tak dapat buat. Sebab dia letakkan masa-masa tu ada angka tu nak tengok, nak test kita tu. Dia rasa tak ada lazat. Kalau rasa lazat, alhamdulillah. Kita follow lagi, dia akan naik satu peringkat lagi. Dia pergi pada apa sebab kalau waris orang tanya kau wajib zikir apa? Tengok, zikir bagus. Dan tengok istighal. Istighal makna Nabi istighal banyak. 70,000. Kau zikir apa? 12,000. Aku kerja pun tidur 12,000. Ya, maknanya dengan angka banyak kita boleh baca istighal, kesungguhan dia tadi, tumpuan. Bila ada istighal kita tanya, ada zikir banyak. Okey. Kita tanya macam mana kemanisan? Ada zikir mana yang oh, sudah hilang. Itu naik satu peringkat dia punya dapat. Dan seterusnya sampai mahabbah dia kuat. Lepas tu dia nampak tu terbuka tu, dia lain. Ya, sungguh manis syauk putus hati dalam ya Tuhan lagi. Dan akhirnya kata, wahai saudaraku, berusahalah kamu menjadi sahabat dari kalangan orang arif ya. Satu orang profesor besar dan dia punya tesis PhD syariah Azhar pakai kan ya, saya sebut nama ni lain. Bila bapa dia pun orang arif, orang alim dan lagi arif. Bila tamat dia di Azhar PhD semua kan, balik dia bapa dia kata la arda, aku tak reda lagi kau selagi kata cari mursyid rohani kamu membawa kamu jalan Tuhan ya. Dia berstart dia pada tu 40 hari dah tidur. Dia bangun malam, dia menajak pum terbuka. Dalam mimpi dia nampak dia bawa kenderaan tu kira ada tsunami datang tu, jam tak boleh jalan hari ini. Okey, mampu memang tak lepas dia kan, dia pun terdemak kata dia ada tadi turun tadi beratas. Dalam mimpi tu dia penggayut tali dia panjat, tiba-tiba pop tengok wajah Syekh Syekh Al-Tabtani ni, wali besar ni. Besok lepas tu dia pergi jumpa kawan, jumpa Syekh ni. Syekh kata aku tunggu dah lama dah, pada dapat mimpi nak jumpa aku yang pada mimpi baru nak datang. Apa kata dia menjalani jalan rohani. Jadi bangun malam minta doa, ya Allah tunjuk kepada hamba yang orang ini akan orang yang menjadi sebab memimpin rohaniku sampai ke engkau. Tidak. Minta doa. Yang tanya saya tak tahu. Tuan minta ini.
Langit Allah nak minta waktu malam, waktu langit dibuka tu dalam hadis sahih 1/3 ayat kan start daripada ketiga tu hadis sahih. Siapa berdoa semua dia saya. Siapa ada apa dosa ditampun semua terampun. Waktu mustajab. Kemudian mintalah pertolongan untuk menguatkan keyakinanmu dan memperbaiki agama. Pada satu detik, mudah-mudahan kamu boleh satu daripada pandangan mereka. Dia orang alim. Sebab kita nak kata orang dulu dia khidmat guru. Sebab bila guru sayang kat dia, tak ada kalbi dia ni. Dia kalau doa dia minta kita sekali. Ada kita nak ya. Lalu mereka menarikmu kepada Tuhanmu dan mengeluarkan daripada hatimu selain Allah Ta'ala, sehingga terhasil kepada dirimu sifat zuhud daripada dunia dan akhirat. Mana hati dia terlepas daripada ikatan dunia akhirat, terus menuju pada Tuhan. Ya, itu maksudnya. Jadi makrifat sebenar dia akan dapat untuk matlamat hidup insan. Dia kenal siapa Tuhan sebenar, dia akan tetap dan akan dia kasih kuat dengan Allah Ta'ala, tetap confirm. Dan kalau dia kenal siapa Tuhan, Masya Allah, hati dia akan lupa Tuhan dan dia akan mengamalkan segala perintah Tuhan dengan dapat kemanisan dan kelazatan yaitu dan az-zuhdu al-ghuruf ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.